just make them drop dead. You a killer. Shower you with all my attention. I will. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. That's all I plan to do. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Staying in the vision, they did a great job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. If you not, let 'em on tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Okay, dia dengar? Betul? Test. Okay, boleh. Okay, ketemu lagi kita. Dengar. Okay, so bertemu lagi dengan saya sesi 2 ya. So sesi 2 ni saya check di 11 sampai 12.30. 12.30. Ini sampai pukul 1. Sampai pukul 1. Tapi saya dapat info kita akan start 2.30.
Okay. So ni 11 sampai 1 dan kita akan start balik petang kita akan start balik 2.30 lah. Saya cuba habiskan tak lebih macam lebih, insyaAllah saya cuba. So sementara kita nak tunggu ada lagi 13 orang tak masuk lagi. So ada makan-makan ke kat tempat masing-masing? Rehat tadi? Makan angin ni. Yang berhad. Untunglah. Adalah nampak ada pro and con lah kita buat secara online ni. Saya dah tengok ada beberapa yang dah hantar untuk kehadiran dekat saya. Saya dapat info suruh dia screenshot sesi ni lah untuk setiap sesi kita kan. Tadi sesi pagi, sesi 1. Untuk sesi 2 ni lagi saya tunggu semua dah hadir 40 orang. Saya buat screenshot lah untuk kita sesi 2. Link baru kan, yang pakai link tadi tau. Saya buat link baru. So sambil tunggu ada beberapa orang lagi yang masih belum masuk kita punya sesi 2 ni. Saya share, ada yang hantar. Okay, not bad. Kita start tadi agak advance jugalah apa yang kita buat sesi 1 tadi. Okay. Baiklah. Ada yang cantik. Ni ada semua tak nama. Ada yang misteri ada just nama red satin. Ni cantik ni. Mi merendah diri dia letak nama Mi je. Okay, cantik. Jadi kadang mungkin yang tak jadi tu mungkin ada beberapa few step yang ke belakang. Mungkin ada dia tweak terlebih ataupun terkurang sikit je. Kadang ada simple mistake, technical mistake tu yang kadang-kadang bila kita ke next move tu membuatkan kadang tak berapa jadi kita punya apa yang kita nak hasil dia tu kan. Ni okey. Cuma sengit kan. Tak tahulah mungkin dia minat design sengit-sengit ke apa kan. Tapi okey jadi. Ya. Ini pun jenuh saya cari yang logo Polymath ni kan, yang saiz besar sampai saya terpaksa download vektor daripada AI. Okey. Ni nampak macam dia punya gulung-gulung tu macam ekstrim sangat ni. Saya rasa mungkin dekat dia punya display tu dia buat lebih daripada apa yang kita buat. Range kita buat tadi between 15 ke 18 kan, untuk yang lipatan besar tu. Mungkin terlebih kot. Sebab nampak macam banyak sangat lah dia punya tu lipatan dia tu. Tak apa jangan risau, saya tak pergi markah. Kita tengok mungkin ada subjektif betul. Dalam bidang saya ni cantik tu subjektif. Ni tak apa. Ni mungkin dia silap save kot. Mungkin dia save awal dia mungkin masa save tu mungkin ada visibility yang mata lebih tu mungkin ada certain visibility dia tertutup ke apa. So kita assume yang positif lah hopefully boleh mungkin siapa yang boleh ingat boleh repeat buat balik teknik yang kita buat pagi tadi, hopefully lah cuma kalau untuk teknik ni kalau kau macam nak refresh, kalau kau nak cari balik dekat YouTube ke apa, nama teknik ni boleh distort images, text distort images. Kalau siapa yang macam nak refresh mungkin Doktor, saya pernah tengok YouTube. So saya rasa dia mengamalkan, dia menggunakan teknik yang sama. Cuma saya rasa ni dalam bidang industri lah. So kalau ada box, dia macam box container dia kan. So dia ambil design logo company tu, so dia wrap the logo around the box.
Ah, The logo itself 3D dan dia sangat yang kalau rap tu dia pakai function monkey rap kat saya. Yang tu lain pula, teknik lain advance sikit. lagi lah. Ah, yang tu teknik lain sikit, yang kita kena ada apa, kita setting background dia, kita akan guna 3D lah, subject yang bentuk 3D. Yang tu selalunya untuk bidang-bidang corporate punya bidang, kita akan buat mock-up untuk tunjuk contoh kalau company ni, this is the packaging, okay, this is the end product secara mock-up visual sebelum kita proceed to printing secara hard copy lah, selalunya macam tu lah. Okay, tapi betul ada juga, tapi yang tu tak silap saya dia guna monkey rap tak silap saya. Yang tu teknik dia, yang tu kadang kita tengok, kalau tuan-puan tengok dekat Instagram, tuan-puan ada tengok ada few pages ataupun few ni lah, dekat Instagram dia akan letakkan, ada kalau tuan-puan tengok ada few macam page yang editing punya page yang boleh dapat satu style editing dalam masa under 1 minute yang style editing. Very simple lah, memang useful. Saya pernah cuba, memang okey lah, walaupun banyak shortcut, tapi end product dia ataupun hasil dia akan dapat almost the same yang macam apa yang kita akan boleh buat secara jalan yang panjang, tapi technical lah. Nice. Banyak lah kat social media, kita tengok kat TikTok, the editing style. Banyak kat TikTok tu, banyak lah benda kita boleh tengok kan. Tapi kalau kita cari yang editing tu, mostly siapa yang bidang video tu, everything ada kat sana lah Alright. So, just 10. Slowly lah saya rasa kita akan mula. Okay. Right. So, untuk session untuk session kedua ni, tak banyak saya ambil dari apa yang based on tentative ni. Saya cuba samakan. Kita akan go through based on this tentative yang saya dapat. Kita perlu go for composite and composite, image layers and selection. So okay, kita akan extract apa daripada gambar yang kali ni kita akan ambil gambar di task 2. Okay, semua yang dah download, kita buat download balik tadi di Google Drive. So, kita akan go for folder task 2 dan kita akan select gambar. Kita akan banyak guna gambar from task 2 folder number 1, right? So simple editing saya akan cuba, kita akan buat ini simple, yang lagi saya akan minta tuan-puan lah buat pula. Kita akan tengok hasilnya. Kali ni hasil akan berbeza lah. Kita akan buat sama-sama dengan saya, guna image yang sama. Lepas tu saya akan bagi masa sikit untuk tuan-puan cuba buat gunakan image yang tuan-puan cari sendiri. Okay. Hopefully jadi saya janji lagi senang daripada tadi. Tadi pagi kita try dengan susah dulu, so bila semua dah dapat, kita tengok yang dah upload semua dah dapat, so baru kita turun, kita buat yang senang juga. Right, so saya akan start dengan, saya akan ambil ni gambar landscape ni. So VG ni saya short form untuk background lah VG short form untuk background lah. Letak, so just drag and drop dalam sini Photoshop. Okay. Yeah, so just start hang sikit saya punya laptop tu. Right. So kita dah ada. So same as usual bila kita buat working in Photoshop. So mostly the layer tab is the most important tab lah yang kita akan selalu refer balik. Okay. So here is the background yang saya dah drag and drop dalam Photoshop.
Kita boleh tengok sama, saya masih open the layer tab because this is the most important tab yang kita akan selalu tengok. Sudah ada layer background kat sini, but kali ni kita akan drag kita akan drag gambar Ultraman yang satu ni. Okay, so but this time saya tak akan drag terus ke atas layer ni, saya akan drag ke new tab, saya akan drag ke tepi dia. So dia akan jadi macam ni lah. Kita akan ada different tab. Okay, boleh je kalau kita nak. Okay, dah sama kita keluarkan tab ni, kita akan nampak lah all the different tabs. Okay, kalau kita keluarkan daripada bahagian atas ni, kita akan nampak all the different tabs yang akan sentiasa stacking lah. Dia akan sentiasa berada di atas satu sama lain based on what tab kita pilih. Right, kalau kita just lebih selesa sebenarnya, kita just matchkan ke atas, dia akan buat one organized tag lah untuk kita senang nak move kita punya subject. Right, to be two tabs. Saya akan drag lagi gambar-gambar ni onto new tab. Okay, so kita ada 3 tab lah. So 3 different image into 3 different tabs yang ada dekat kita Photoshop. Okay, so this is the image. So this image akan ada berada di dalam this different tab lah. Kenapa saya buat macam ni? Sebab kalau kita letakkan terus this image in the same tab, okay, untuk macam ni, kita susah akan nak lakukan a few move lah. Contoh, dan kalau saya nak Ultraman ni pandang ke sebelah kanan, kita kena letak ke image, image rotation, flip dia ke kanan. Okay, dia akan automatic, dia akan flip sekali dengan image belakang sebab these two image berada dalam satu tab yang sama. So if you nak buat beberapa move, macam memang nak dia ke kanan ke apa ke, eloknya kita akan buat dulu dekat tab yang berasingan. Maksudnya kalau saya nak this Ultraman, okay, for facing sebelah kanan, so saya dah terus facing sini, baru saya pindahkan ke this tab. So dia tak akan mengganggu lah the background original yang kita nak ada tanpa perubahan apa-apa. Right, itu contohnya lah. So dah previous session dah buat kan semua cropping semua dah buat kan? Ada dah buat? Cropping dah. Okay. Lepas tu lagi selain cropping tool apa lagi yang dah Adjustment colour brightness. Okay. Curve. So just a recap lah. Okay, so saya akan copy this layer. So this background layer. So kalau nak duplicate, just duplicate and okay. Dia akan copy to same layers ataupun select background layers, drag ke bawah. Sekali ni ada logo tambah tu. Okay, bawah ada tab, layer tab, ada logo plus. Drag sampai ke logo plus, dia akan duplicate, same lah, sama duplicate. So just a recap, maybe semua dah tahu. So dia crop, kalau nak cropping di subject Ultraman, guna what tool yang dah previous class yang dah go through? Crop tool. Crop tool, this one, betul crop tool. Betul. Kalau saya nak keluarkan Ultraman ni seorang dia, guna tool apa? Agak-agak lasso, right. So this is lasso lah. So saya akan guna lasso. Saya akan macam ni kan. Right. Contohlah saya buat secara roughly until the point bertemu semula kat sini. Dan as usual kita akan copy, Ctrl C and Ctrl V for paste. So means kalau kita nak smoothkan dia punya selection macam mana? Dekat kan? Ada cara lain yang kau dah go through previous. Doktor dah flip Ultraman tu
Saya dah flip Oh, gambar. okay. Tak apa, tak flip tak apa. Saya flip balik. Sebab saya punya idea tak nak flip. Okay, saya flip balik. Macam ni. So, flip to horizontal lah. Right. So, I'm going to paste this. Doktor, kalau kita nak crop dia tu, pakai what's that thing called? Kejap. Objection selection tool tak boleh? Object selection tool. Object selection tool. Alright. Okay, this is the most easy part lah. Okay, so kita akan guna quick selection tool. So dekat sini kalau yang guna macam saya CC the latest one 2022, 2021 saya tak sure. Okay, so kita akan go through ni lah, quick selection tool di mana kita akan select quick selection tool. So kita boleh nampak kita punya cursor ada logo plus. Okay, ada logo plus kat tengah dia. Okay, so saya besarkan dia punya cursor using button yang sebelah huruf P tu yang ada buka dengan tutup kurungan tu. Tu sebelah dia keyboard, sebelah huruf P ada yang buka kurungan tu untuk kecilkan dan tutup kurungan tu untuk besarkan. So that the shortcut lah untuk lebih mudah kita nak move around tanpa perlu ubah secara manual. Itu satu. Contohlah Ultraman ni saya sesuaikanlah the size of the subject dengan kita punya cursor punya size. So, mungkin dalam around this size saya kecilkan. So just click dekat subject yang kita nak select. Klik. Dia akan select. Dan kalau nak select lagi, just as long as the cursor appear logo plus ataupun logo tambah tadi, dia akan sentiasa tambah kawasan untuk kita punya selection tu. Doktor, ulang sekali lagi, Doktor. Okay. So after kita dah select quick selection tool, okay, kat sebelah kiri ni, kita right click lah, dia akan ada banyak. Kita right click, kita ada object selection tool, ada quick selection tool, dengan bawah sekali kita ada magic wand tool. Okay, magic wand tool. So saya akan tunjuk dulu function quick selection tool lah, right? So kita right click, ada 3 option, kita akan go for first quick selection tool. So bila kita select quick selection tool, okay, kalau kita dapat perasan, kita punya cursor mouse tu akan berubah lah, bentuk bulatan. Dekat tengah dia ada logo tambah, logo plus. So logo plus tu meaning setiap subjek yang kita nak masukkan dalam selection tool tu lah. Maknanya setiap kali kita tekan, kita akan tambah kawasan yang kita nak select. Kita tekan lagi, klik lagi dekat subjek, dia akan tambah lagi kawasan yang kita nak select. Okay, for example, contoh kalau saya nak secara shortcutnya, saya nak besarkan dan kecilkan cursor. Contoh kalau saya besarkan sekarang ni, besarlah. Klikkan macam ni. Okay, sebelah huruf dekat keyboard kita, sebelah huruf P, sebelah huruf P, payung sebelah huruf P, ada buka kurungan dengan tutup kurungan. So, buka kurungan tu kecilkan, tutup kurungan tu besarkan. So, that the shortcut lah untuk kita nak senang untuk move around kita punya selection tool ni. Right, so pilihlah size cursor yang sesuai untuk kita punya next move. Janganlah terlalu besar sampai besar daripada subjek. Seeloknya tak kecil lah sikit. So kita akan go to detail. So mungkin this is the size yang mungkin sesuai untuk saya buat selection tool kat saya punya subjek. So this is yang saya pilih size dia. And saya akan klik sekali dekat subjek. Klik. So okay, dia dapat. Okay, bila dah naik yang outline tu, kita panggil outline tu marching end. Okay, marching end, semut berkawat. Kalau kita translate bahasa Melayunya, semut berkawat. The term in English, kita akan refer the line yang selection tu, kita refer as marching end. Right? So kita klik sekali ke subjek, automatic dia akan select the subject secara automatic. That means, so kita kena tengok as long as the cursor appear logo tambah. Okay, as long as the cursor still appear the plus logo, right, then klik lagi tambah. Okay, as long as we klik kat kawasan yang belum naik lagi marching end tu, dia akan tambah kawasan yang kita nak select. Okay, tak apa, ni ada tu keluar, kita akan bagi. So kita tambah dulu.
around the subject. Okay, done. So far, dia lah. Dan kita akan zoom lah for more detail information yang kita dapat nak buat nanti. Okay, dia start from kepala dia. Okay, so far ni okay. So mulut tak select lagi. So, saya kecilkan sikit teaser, saya select bahagian mulut. Alright, so far okay. So far the selection is ada around sekeliling, okay. So dekat kepala pun ni. Okay, tambah sikit. Okay, kalau terkeluar macam ni, okay, the selection sampai terlebih keluar dari subjek, kita tak perlulah sampai kita ulang balik buat daripada step mula. Kita hanya perlu hold the button alternate dekat kita punya keyboard. Okay, hold alternate button. Dan kita akan, lepas kita hold tu, kita akan tengok cursor kita, the plus logo automatic akan berubah kepada logo tolak, minus. So kalau kita tengok, boleh tengok kat cursor masing-masing. After kita hold the alternate button, dia akan bertukar kepada logo minus. So meaning after kita dah convert dia jadi minus logo, masih dalam hold position keyboard alternate button in hold position, okay, the cursor display the minus, dan kita akan tolak balik. So dia akan kecilkan balik selection tu tadi. Kurang lagi. So the best way is do it in zoom position lah, kita dapat the best outcome. Then size cursor akan kena sentiasa berubah lah, kecil besar untuk kita dapatkan the fine selection dekat subjek tadi. So okay, paling sikit. Dan ada juga lebih sikit-sikit terkeluar daripada garisan outline dia tu. Okay, ada sikit yang terkeluar daripada garisan outline dia. So just hold the alternate button dekat kita punya keyboard, and kita nampak cursor kita bertukar kepada minus logo, then tolak sikit masuk ke dalam. It should be fine lah. Kadang kalau kita dah zoom terlalu banyak ni, memang akan nampak banyak sangat dia punya kelemahan tu kan. But if you zoom out, it should be fine. Then so far okay lah. So dekat tangan ni ada terkeluar sikit punya selection. So save, hold the alternate button dekat kita punya keyboard, then klik dekat kawasan yang kita tak nak, kita nak hilangkan tadi, kita nak untuk dapatkan the right selection tu. Okay. Right, okay. So sama, so dia pun sama, terkeluar sikit selection dia. So hold the alternate button. Mungkin oh, okay. Kalau yang pagi tadi, sebab dia akan sentiasa ada next move. Sebab kita pagi tadi kita lebih kepada buat satu editing style dan kita move to next editing style. Maka sekarang untuk sesi ni kita akan guna tools. Tadi kita banyak guna editing style dekat kawasan atas ni lah. Ada image, layer, type, filter semua tu kan. This is all the editing style yang kita guna pagi tadi. Di mana once habis satu editing style, kita akan move to next editing style. Okay, untuk sesi kali ni, saya akan banyak guna tools. Tools adalah sebelah kiri ni lah. So, tools ni kita akan guna sampai habis kita nak sesuatu hasil, baru kita boleh stop guna tools tu. Masa sekarang kita guna tool selection tool untuk dapatkan hasil yang ni lah. Tak apa. Lagi saya cubalah untuk bagi ni apa interesting sikit lagi. Alright. So saya akan ni buat ni. So same here, katakanlah kita tak nak kat celah tangan Acroman ni, celah ketiak dia. Sama jugalah, kita hold alternate button. Okay. Kita akan buang all the selection tool. Because all the detail kita akan mungkin kita akan masukkan dekat satu tempat yang baru. Kadang kita tak perlu all the background yang ada dekat original background subject. Same here, dekat celah kaki dia, tu pun boleh. Okay, while pressing hold the alternate button. So, Doktor,
Kat celah ketiak dia tu saya klik tak editor pun. Tak jadi apa lah. Macam mana? Masa buat tu tekan tak dia punya apa button alternate tu? Ah. Okey, saya cuba. Tekan kira hold alternate button tu, cursor kita ada logo tolak. So bila dah naik logo tolak tu baru kita klik dekat celah ketiak dia tu. Okey. Dapat. So sekarang ni saya tengah tolak selection yang tak berkaitan untuk kita make sure all the selection hanya select dekat the subject sahaja. Alright, so this is fine. Ni pun ada terkurang sikit, dia tak pilih, so saya just bagi dia logo ni lah, plus logo, so make sure the selection select the right subject. Okay, ni pun sama. Okay, done. Macam ni siap. Okay, done. Okay, this is selection tu. Oh, lemak. Kata siap, tangan pula tak jadi. Alright, yang ni tak ada lagi punya. Okay. Okay, should be fine. Okay, this is saya punya selection tool onto the subject. Okay, so lepas kita select, so obviously lah, so this is the selection subject yang kita nak. Mungkin kalau kita nak ni saja. Okay, kita just go for copy and paste only the subject yang kita dah select. So far, this is the subject lah, the Ultraman itself. So, ataupun secara manualnya dah select layer yang kita dah pilih untuk kita copy the subject yang kita dah buat selection tool. Kita just go to edit, copy and edit, paste. Itu cara yang sama lah. Kalau siapa yang nak shortcut ni, just Ctrl C, Ctrl V lah for paste. So this is the subject. So the subject alone tanpa ada background first. This is the first ni lah. So just kita boleh letak dekat sini. Okay, kita boleh masukkan terus dekat a new background lah. Kita akan transfer dia to new background. Ulang Ustaz Doktor, macam mana? Dekat part mana tu? Copy macam mana dia jadi guni? Macam lagu ni? Okay. Okay, after kita dah buat selection tadi, right? So make sure lah layer yang kita pilih tu layer yang betul. So far ada 2 layer yang sama kan. So tak ada masalah lah. So saya akan pilih layer paling atas lah. So nampakkan dia obvious effect, saya akan pilih layer paling atas. Okay, layer paling atas. So all the selection tool is dah selesai, dah sempurna so far. Boleh terus shortcut Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. So dah, kalau kita tengok bahagian layer, automatic dah ada naik appear layer 1 di mana gambar subjek tanpa background. So tak nampak sebab dia still belakang dia ada background. So kita just tutup the visibility kat sini. Tutup visibility kat background 1 and background 2. So this is the subjek yang kita dah remove the background, mana kita dah keluarkan subjek sahaja daripada background menggunakan quick selection tool. Okay, dapat? Boleh? Okay, boleh. Boleh okay. Cantik. Right, so macam biasa it can be move around lah. After that, so okay, ni kita boleh move around. So automatically kita dah ada 2. For example, so layer 1. Okay, so kalau kita nak copy lagi, so from layer 1, okay, contoh so from layer 1 kat sini, copy lagi, so just drag dekat bawah, tab layer tu ada logo plus and drop dekat atas logo plus, then layer 1 copy, automatically transform kita dah ada 2. Okay, jadi kalau kita on balik the visibility dekat layer background ni, kita ada 3 transform 3 subjek lah. Okay, so rapat sikit. Okay, dan awak boleh copy sebanyak yang awak mahu
Sekejap. So, jadi dia bila kalau kita tak rename dengan betul, kita tak tahu mana layer yang kita select. Kalau kita macam nak detect balik what layer yang kita tengah select, just tutup lah visibility ni. Tak tahu which subject yang kita tengah select. So, this is 1, 2, 3. So, ni background. Ni with background. So, layer sini, Ultraman yang ketiga, subjek yang nombor 3 adalah dengan background. So, subject 1, 2 and 4 is without background. Subject 3 is with background. Okay. So far tu. Okay. Then you can move around lah. The subject selection yang kita dah buat tadi. Kita boleh move around. Kita just forward, drag and drop. Okay. Another background. Kalau kita nak facekan Ultraman tadi ataupun subjek tadi ke facing ke sebelah lain, we should buat dekat layer sini lah, except dekat tab dia saja kita boleh terus. So just select the subject, image, rotation. So kalau vertical, convert secara menegak lah. Macam ni. Menegak. Okay. Kalau rotation nak clockwise, ikut arah jam, counter clockwise, lawan arah jam. Arbitrary, bit complicated, tak perlulah buat sampai arbitrary. So just convert to horizontal. So you have another subject yang facing to the right. So sama, just drag the subject and go dekat sebelah tab yang baru and drag. That should be it. Okay. Pegang tangan. Next sikit. Okay. Alright. So the idea is limitless lah semua terpulang kepada imaginasi masing-masing. Macam mana how to create a new kind of storytelling within different image. Okay, so this is apa yang storyline yang saya boleh come out malam tadi. So taklah complicated dengan jalan cerita dia So this is kind of the story. So still kita boleh resize the subject by select the subject. Okay, so select layer 1 is this one. Okay, layer 1. So layer 2 is this one. So nak resize, just select move tool kat atas ni and tick the show transform control box. Okay, tick this box and kita akan ada show transform punya ni lah, transform punya button. So if you select ni, dia akan naik lah which layer yang kita select. If kita nak terus resize both at the same time, okay, just hold shift button. Okay, hold your shift button, select both. Okay, select je dua-dua. Okay, select je dua-dua. And boleh at the same time. So dia akan jadi size yang sama. Okay, jadi at the same time. Okay, satu. And another one, katakanlah kalau kita still this layer still macam ni, mungkin kita boleh terpisah. Kita boleh terpisah, this layer akan ada, kalau ada banyak-banyak layer mungkin kita akan terpisah. Contoh, kalau saya masukkan lagi another one kat sini. Right. So ni abang lagi apa kan, like something like that. Okay. So mungkin kita boleh terpisah this one, boleh while editing semasa editing mungkin kita terjalan-jalan ke apa kan, all the subject. Kalau kita tak nak berlaku masalah macam tu, okay, you can lock. Kita boleh lock. Okay, kita boleh lock. Okay, so this is layer 1. Layer 2, saya akan lock this both layer. Betul, sorry. Macam mana bagi Ultraman tu pusing? Pusing kanan? Pusing kan? Masa dekat tab yang Ultraman yang kita dah copy tadi ni, okay, masa tab yang Ultraman yang kita dah copy banyak tadi ni, kan, okay, kita pergi ke tab yang kita dah copy Ultraman banyak tadi, pergi dekat image rotation, then kita akan select flip canvas horizontal. Bila flip canvas, dia akan flip the whole canvas. Ke semua canvas ni lah, the whole canvas dia akan flip. So saya flip balik horizontal, dia akan menghadap sana balik. Kalau saya nak pusing balik ke kanan,
Just select image, pilih rotation and flip sekali lagi horizontal. Okay, dapat? Okey dapat. Thank you doktor. Alright. Okay. So kalau kita nak apa? Buat kalau kita nak buat tak nak dia bagi dia terpisah while editing, if you working in apa various kind of layers, kita tak nak dia terpisah this layer ke apa, kita akan select, kita boleh select dua sekali. Contoh dengan kita pressing the shift button, okay, select this layer, and kita akan, lepas kita select both layer, kita akan right click and kita akan select creative mask. Creative mask dulu pun boleh, tapi kita nak merge layer, dia akan jadi satu layer yang sama. Okay, jadi satu layer yang sama. Kalau tadi dia ada dekat separate layer. Yang aku tadi separate layer. Okay. Then kita boleh juga linkkan layer. Sekejap link layers. Convert. Okay. Kita boleh link layers. Kalau link layers still in two different layers, tapi dia macam rantaikan sekali. Okay, ni ada rantaikan. So kita tahu this layer is link. Kalau tutup satu pun okay, masih boleh bergerak, tapi sebenarnya still dia ada dua sebenarnya. Tapi dia akan sentiasa berada dekat the same place. Without berubah kedudukan both of the layers lah. Link layers different. Certain people suka link layers sebab at the end of the design dia nak unlink balik benda tu, just right click and unlink layers. So certain memang tak ada dah, memang this is the result yang dia nak, dia tak perlu unlink semula, dia akan select most layers. So two layers akan jadi satu. Okay, so that's the idea. Right, boleh? Okay, okay, tu satu. And kita akan go for this one. Right. Sama juga, kita akan guna quick selection tool, okay, for this next image. Tapi saya akan tunjuk apa function magic wand tool dulu. Right. So saya akan select dekat bahagian quick selection tool dan bahagian magic wand tool di sini. Okay, so saya akan select magic wand tool. Saya akan zoom sikit saya punya image. So bezanya between this magic wand tool and quick selection tool yang kita baru buat tadi dekat subject Ultraman tadi adalah magic wand tool hanya baca certain type of color. So dia tak sesuai untuk select the whole subject. Dia akan select certain type of color tone ataupun brightness. Contoh kalau saya klik kat sini, so dia hanya select certain type of tool. Kalau saya nak select rambut saja. So dia tak boleh nak tambah. Dia boleh tolak, tapi dia tak boleh nak tambah dah. Dia tak boleh nak add on untuk dapatkan the whole subject as a selection tool. Okay, so that is the difference lah between selection tool yang kita guna untuk the first subject iaitu Ultraman, and then this magic wand mana kita akan dapat certain type of color tone saja. So dah tak boleh tambah dah. So kalau ini je lah dia punya hasil. Right. So next another one is object selection tool. So this is the advanced version for this new Adobe CC 2022. Dia tak sure 2021 ada ke tak. Saya rasa sebab saya pun baru jumpa dalam 2022 punya Photoshop this tool. Masih berada dekat kawasan quick selection tool. So nama dia adalah object selection tool. So this is the advanced version of quick selection tool lah. So di mana dia detect secara automatik kita punya subjek. So tak perlulah macam kalau tadi the first subject, the first subject yang Ultraman tadi kita terpaksa buat from top to bottom daripada kepala sampai ke kaki dia. Kita punya selection tu bit by bit. Right, so kalau the cursor going to be like this. Okay. Yeah, dia akan tunjuk. Kita tak perlu klik apa-apa, kita just letak cursor tu dekat dengan subjek.
Dia akan tunjuklah this is the whole area yang dia akan select. Nak kamera saja pun boleh, nak the whole badan tanpa back pun boleh, nak back saja pun boleh. So this is the more advanced tool lah daripada quick selection tool yang kita dah guna dekat first Ultraman tadi. Contoh, this is the area lah. Dia akan detect So meaning kalau dalam satu gambar ada banyak subjek, dia akan detect setiap subjek tu secara berasingan, secara sendiri. Dia tak akan select the whole. So this is more advanced. So dia ada kelebihan, dia ada kekurangan lah juga kat sini. Right, katakanlah saya nak select here this whole area. Dia dah highlightkan dengan warna biru. Let's click here. Klik dekat kawasan highlight yang dia dah highlight tu. Dia akan proses here and here. Lambat sikit dia proses. Even ada dalam function, this is yang satu function 2022, yang ni saya tak boleh tunjuk sebab this is going to take long time lah, yang saya akan mention ni. Awak boleh convert the whole landscape from satu season to season yang lain lah. Contoh gambar sawah padi kan. Semua boleh convert the sawah padi totally pada gambar winter. That's antara the new function lah for this Photoshop CC 2022 ni. Yang tu memang berat lah berat untuk kita punya running system. Sekejap, lama tu ni. Sebenarnya doktor, saya pakai 2022. Dah 20 minit hanging. Saya pun, yelah, kita orang pun kat sini banyak guna yang the latest version sebab setiap update dengan universiti. So makin lama rasa macam makin ke belakang lah kita punya tool ataupun laptop tadi. So dia masih tak select kan, so agak lambat lah sini. Tapi dia akan dia pun naik bolu dia. So meaning sebenarnya kalau based on kita punya tool yang kita ada, laptop dan PC, sebenarnya tak perlu pun kita nak update setiap tahun. So kita just use within the range of acceptable. Saya ni dah boleh update seronok lah update untuk find a new tak dia lama sangat. So just back to selection tool lah. Sama selection tool. The whole area should be fine. Saya okay dengan this one. Yes. This one. Kalau tadi after kita dah buat selection, kita just copy and paste, betul? Kalau tadi kita just after kita dah buat all this selection tool that certain subject yang kita nak, kita just copy and paste the subject. Alright, so this is the outcome lah, contoh. So ni this is outcome if we use copy and paste. Kita akan dapat the same layers lah as the first subject yang kita guna. Tapi kita ada satu Doktor, minta maaf. Doktor boleh ulang tak yang magic object selection tool ni? Object selection tool? Saya terlepas tadi. Object selection ni saya punya dah jadi hang dah tak ada nak guna. So saya sangkut banyak kali saya guna. So doktor guna yang lain saya guna balik quick selection tool tu. Okay.
Okay, saya guna balik quick selection tool. So kalau tadi after quick selection tool kita just copy and paste, tapi kita pasti ada beberapa cara lain lah. Okay, another one, kalau kita tak nak copy and paste the selection subject yang kita dah guna, yang kita dah select using selection tool, kita boleh tambah kat sini lah, dekat bawah bahagian layer tabs. You can see dekat bawah sekali kita ada FX, kita ada layer mask kat sini. Okay, this one yang ada petak and bulat tengah tu, this is layer mask. Dan kita ada adjustment layer, folder, group, new layers dengan delete layer, right? Okay, then after select the subject, okay, select the right layer you want to copy, okay, then click the layer mask button kat bawah sekali. Okay, bahagian layer, tab layer, bawah ada kotak bentuk rectangle and black dot kat situ. Okay, then nama dia add layer mask. So click add layer mask. So automatic. Apa yang layer mask ni buat, dia tak copy subjek tu kepada layer yang baru. Dia cuma hilangkan kawasan yang kita tak select. Dia gelapkan. So kita tak nampak lah. So kat sini kita tak nampak. Kawasan yang dia select kita tak nampak. Kalau kita tengok kat sini, dekat layer kita ada dua version lah. This is thumbnail yang the original layer. So this is the thumbnail yang untuk layer mask. Di mana kalau kita tengok warna putih thumbnail yang kecil ni saya cuba zoom. Right. Okay. Thumbnail kecil ni. Okay, thumbnail yang kecil ni dia nampak kan? Saya zoom. Okay, so this is layer mask thumbnail. So this layer original thumbnail. So putih adalah visible untuk kita tengok. So dia gelapkan yang kita tak nak lah. So yang mana kita tak select, dia gelapkan. So kita tak akan nampak dalam this layer. So kalau kita shift the outcome, so this is the layer mask sahaja. Okay, this is the layer mask. Okay, this is the layer mask. Okay, alternate. So this is apa yang kita nak nampak adalah dalam kawasan putih. Yang putih adalah visible untuk mata kita. Hitam dia akan hilangkan apa yang kita tak select. Means kita tak select, for sure kita tak nak lah. Because of kita tak select tadi. So this is the layer mask. Then satu kelebihan bila kita guna layer mask adalah kita boleh smoothkan edges. Kita boleh licinkan kita punya tempat yang kita cropping tadi lah. Ataupun tempat yang kita select tadi. Saya akan zoom. Lebih. Okay, contoh kita kat kawasan sini So kita tengok all the outlines from dia punya hoodies, dia punya rambut and the cameras. So kita akan pergi ke layer mask. Yes. Okay, bila kita on layer mask, kita tengok kat bahagian property kat bahagian property ada function feather. Okay, bila kita nak smoothkan all the edges yang ada dekat keliling subject yang kita dah buat selection tadi, just adjust the feather punya toolbar tu. Okay, dia akan smooth. Kalau terlebih ada sampai hilang lah. Dia akan smoothkan from out ke dalam lah. Daripada luar ke dalam dia akan smoothkan. Terlalu banyak. So kita hanya perlu smoothkan edges dia sikit je. Ni pun terlalu banyak. Dia terlalu banyak. Smoothkan edges. So this is the kelebihan lah kalau kita guna layer mask. Kalau kita just cropping tadi, boleh juga, tapi tak smooth macam ni lah. Boleh smoothkan macam ni, tapi using a few 2 ataupun 3 step. Banyak step lah. So this is more simple step. Just select your layer mask, go to properties tab, and just control the feather effect. Untuk smoothkan the round edges of the subject yang kita already select. Okay, dan setelah saya setuju dengan itu, okay, then masih juga boleh select move tool, select the subject and move dekat
kawasan sini. Okay. So sama. At the same time, sebenarnya all the background yang ada dekat gambar fotografer ni, okay, is still there. Masih ada kat sini. Macam mana kita nak tahu? Sekejap. Hapus semua, jangan tunggu kepulanganku. Hatiku sakit, siapa Okay, tukar brush. Ambil brush. aku gerak dulu, I go. Tukar brush, white brush. Okay. Dia masih ada sebenarnya. Cuma tak visible dekat kita punya layers. So, it will be fun lah kalau kita punya layer mask semua dia hanya hilangkan dekat kawasan yang kita tak nak tengok sahaja. So, this is layer mask. So, this is copy paste layers. So, this is the outcome of you use copy paste. So, this outcome if we using layer mask. Alright. Okay. Bapak okey ke? Boleh ke? Jauh Alright. ketinggalan. Okay, Jauh. sikit-sikit lah. Jauh tinggal. Jauh tertinggal. Sedikit confused Sarah. Ya ke? Sebab bila buat layer mask tu dia tak jadi hitam pun, dia jadi putih. Jadi putih. Betul. Saya pun jadi putih juga. Jadi putih. Oh, okey, jangan risau. I think after kita select guna selection tool tu kan. Lepas tu kita copy. Kau macam mana? Okey, siapa yang jadi putih? Yang jadi Saya. putih. Okey, yang jadi putih, kita select balik dekat kawasan layer mask ni. Kita boleh select dua. Boleh select the original image dengan layer mask. Kita select kawasan layer mask. Okey, yang mana yang putih tu. Select kawasan layer mask. Pergi dekat edit. Dekat edit, Okey, pergi dekat fill. fill. Okey, edit, fill. Okey, boleh. Boleh. Okay, klik fill. Dia akan keluar satu dialog box macam ni. Okay. So, dekat bahagian content ni, tukar kepada, sekarang warna apa? Foreground color. Tukar kepada black. Lepas tu okey. Saya hitam lah. Tu tukar. Okey, jadi. 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 Oh, jadi. Boleh dapat. Okey, senang je. Yang mana doktor? Daripada edit tadi pergi apa? Edit, lepas tu pergi ke dekat fill. Fill. Edit, fill. Fill, okey. Okey. Lepas tu akan ada dialog box dekat bahagian content. Okay. Dekat bahagian content, pilih warna black. Doktor, after kita select Doktor, Ya, tersilap tekan pula. after kita select objek kan, Okey. dia jadi keluar semut tu kan. Semut-semut tu Lepas okey. tu kita copy paste ke Dah, maknanya lepas kita dah the next satu layer mask macam ni. no before the first step. Oh, lepas mula-mula tu. Oh, lepas dia dah nak select tu, tekan bawah ni. Bawah tab layer ada satu bawah ni yang ada bentuk rectangle dengan ada hitam, bulatan hitam kat tengah dia tu. Tekan add mask. Before add mask tu, lepas kita select objek kan. Okey, kejap saya buat balik. Okey. Kejap. Okey, lepas select ni, okey, saya dah select. Okay, after that, what do we do? Okey, lepas kita dah select kita punya subjek. Okey, kita pergi kat sini. Bawah tab layer tu, sebelah FX. Oh, so meaning after we select objek tak payah paste, Tak payah. copy paste tak payah. Oh, Tak I payah. see. Tak payah copy paste. Lepas select tu, terus kita pergi tekan yang sebelah FX tu, terus jadi layer mask. Okay, I missed that part. Okay. Maksudnya dia terus automatic. Dia dalam layer mask ni, kalau hitam, meaning benda tu tak visible.
Kalau putih benda tu visible. Samalah kalau kita convert tadi, ada yang jadi putih kan. Yeah. So, if you convert to white, maknanya semua visible lah, putih. Okay. Doktor, Ya. kalau kita selected guna Magic Wand tool tu, Okay. kita select background area yang kita nak remove tu, kita perlu lagi kot masking tu ya? Masking tu masih perlu juga ending dia. Kena juga. Cuma beza dia yang object selection tu dia hanya proses yang lebih cepat untuk kita select subjek daripada quick selection tool. Oh, Magic Wand tool kan, dia macam lagi cepat sungguh. Tapi cuma dia hanya baca color, dia hanya baca color saja. Dia bukan baca subjek, dia baca warna, nampak ni. Dia hanya baca certain color. So tak sesuai lah kalau kita memang nak keseluruhan subjek. Tak sesuai lah Magic Wand tool ni. Melainkan kalau kita punya Tapi kalau dia dah berjaya kita crop objek, so kalau berjaya boleh guna lah. Just drag je lah kan. Betul. Okay, faham. Cuma dia tak sesuai kalau subjek kita ni ada various type of color tone. Macam sekarang ni ada various type of color tone, tak sesuai. Melainkan subjek yang kita nak guna tu ada just a single tone, it should be okay. Okay. Dia maknanya tak sesuai lah, dia tak magic lah. Saya nak tanya. Yes. Kalau dia dah hitam tu betul ke? Yang kita buat layer mask tu dia hitam. Macam ni betul lah. Kalau tutup bawah background tu dia jadi macam ni, kira betul lah tu. Okay. Okay. Alright. Doktor, nak tanya. Tapi saya punya tak ada pun petak-petak kotak macam doktor punya ni. Mana petak-petak mana yang ni? Background belakang ni? Tapi background ni hilang tak? Tak. Sekejap, saya nak fikir sekejap. Dia naik macam mana Okey, kalau tengok yang belah tepi tu sama, yang dekat layer tu kan. Okey. Ada hitam, ada putih. Okey. Tapi di gambar ni macam tak ada kesan. Layer bawah dah tutup tak? Ya. Layer bawah tutup. Ni, visibility yang bawah. Pakai nombor 2. Oh, okey. Dah. Saya dah tekan. Ada. Okey. Okey. Lupa tutup mata. Okey. Alright. So samalah. Lepas tu kita just go dekat properties untuk adjust dia punya smoothness of the edges. Okay, edges ni lah. Okay. So smoothness dia lah. So this type of move using layer mask and feather sesuai kalau kita nak edit human, orang yang ada rambut kan. Yang rambut kalau macam rambut macam saya ni, yang lelaki ni, dia just terus macam straight line tau. Dia macam dalam gambar dia just straight line. Setengah yang rambut yang macam kerinting, yang rambut panjang, kadang dia terkeluar nak rambut macam tu. This type of move sesuai untuk kita buat cropping. Kita nak crop kucing yang banyak bulu terkeluar-keluar kan. So this type of cropping using layer mask and feather is the best tool lah untuk kita crop subjek-subjek yang macam tadi yang saya sebut tu. Okay. Kalau yang sharp edges macam ni, macam Ultraman ni, tak ada keluar rambut apa, misai, janggut, tak ada kan. All the sharp edges, just okay. Just copy and paste, tak perlu nak buat feather. Firstly, macam itulah dia punya, how it works. Okay. Boleh saya move to next? Tu yang properties tu kat mana Tak jumpa yang property nak buat feather tu. Oh, feather tu, right. Kalau saya check dia kalau tak jumpa, boleh cuba dekat bahagian window, pergi kat window. Okey. Tengok bahagian properties tu ada tick tak? Ada naik tanda. Okey tak ada. Alright. Ada dah. Alright, cun. So hanya perlu seloknya adjust bahagian tu je lah apa? Feather. Feather je lah. Sebab bahagian lain tu nanti dia akan macam remove background banyak boleh juga sebenarnya. Contoh kalau kita go for another layers. Okay.
Okay, so just copy another layer. So this is new one tanpa buat apa-apa selection tool. So just a new original image without using any selection tool. Boleh je quick action terus remove background. Tapi kena tunggu sikit lah. Dia akan render. Macam cakap lah, depend on kita punya kemampuan laptop ataupun komputer lah. Macam saya punya ni nampak macam tak mampu kat ni. Okay, put the file background. So, bila kita ada subject button-button yang macam ni, dia tak sesuai untuk semua image. Macam ni, dia naik, tak ada background. You use this one. Okay, remove background. Bila dia ada quick action, selalunya tak sesuai lah dengan sebuah image. Dia ada certain type of metadata ataupun data image tu yang dia akan baca, oh this one is not proper, dia tak boleh buat. So dia dah siap, dia naik, dia baca macam ni. So quick action tak sesuai lah untuk semua. Then you also can try this quick action. Select subject. Masih dekat bahagian properties kita ada quick action, remove background, tak sesuai untuk this kind of image. And kita ada select subject, kita boleh cuba sesuai ataupun tak. So dia select macam ni. Maybe in this image ni ada color tone ataupun ada a few metadata inside this image digitally yang membuatkan this Photoshop baca render dia macam ni. So every kind of image ada different type of metadata ataupun dia punya content digitally. Yang tu lain lah, nak go through that one. Yang tu lain lah. Contoh nak remove background. Satu lagi, kalau tuan-tuan atau perempuan rasa macam nak cepat, takkan nak kena buka pula Photoshop lah, apalah kan. So kita boleh pergi ke sini, website ni. Just type remove background, klik enter, and atas ni remove.bg. Okay, remove.bg. Alright, this is the website. Upload image. Ni katakanlah saya nak remove background tadilah, still using the image yang kita guna. Okay, the Ultraman open. So dia dah upload kat sini cara dalam website. Dan lagi senang. Ni lagi settle. Sebab tu saya tak ajar ni dulu. Kalau tak semua dah lari. Datang shortcut. Tapi betul, dalam digital ni sekarang ada certain move. Saya pun kadang terus nak cepat. Kadang kita boleh buat dalam phone. Kita boleh buat dalam phone, kita nak edit, buat Instagram story, nak buat cepat, waktu raya kan, nak cepat apa semua. Kita boleh just buat dalam phone, then outcome ni just download, automatically boleh guna. This is the fast way, cheap way lah untuk remove your background. Yang boleh edit pula. Nak apa, lepas tu boleh add some magic photo. Ni boleh tukar lah, kalau subscribe boleh lah tukar-tukar background. Boleh tukar background lain. Okay, nowadays punya website punya function very advanced. Okay, mencari paling senang lah. Okay, so kalau saya tunjuk cara ni tadi, ramai tak nak belajar Photoshop tu. Okay, done on remove background. So far okay, boleh saya teruskan kepada next step? Boleh. Okay. So saya tak save apa-apa lah kat sini. So sebab saya akan guna next image. Okay, next image saya akan go for di folder, masih dalam folder task 2. Saya akan guna di folder nombor 2. Okay, so saya akan guna ni, this one, gambar Abang Karim. So this is the image. So this is the image that we're going to use on this next step. Okay, just sama rename. Just rename. So this one kita akan buat font.
Mungkin in previous session before this mungkin dah ada buat font. Contoh sama kan font either you just click the logo T logo, okay, click here then type betul ni ataupun klik this logo and buat box. Betul Okay, what we're going to do next adalah saya delete balik all these two layers. Kita akan buat font ikut bentuk badan dia. Okay, ikut the whole, ikut bentuk badan dia sahaja. So first step adalah kalau yang belum on dia punya siapa yang belum on dia punya ruler, atas ni adalah dia punya ruler. Okay, just boleh go for view, pergi ke atas view, then click, make sure dekat sebelah bahagian ruler ada button tick dekat bahagian ruler tadi. So tick dekat bahagian ruler, alright. After you tick, okay, kita akan nampak lah dekat kasar atas ni dah ada ruler. Nombor-nombor kat atas dengan sebelah kiri, okay, dah ada ruler. Okay, so saat ni dah ada. So kita akan select move tool. Okay, kita akan select move tool, kita akan pergi kat kerasan ruler. So boleh pilih lah ruler tu dalam ukuran apa, inci, sentimeter, mililiter. So saya selalu work dalam inci lah. Okay, saya selalu untuk gambar selalu saya bekerja dalam ukuran dia inci lah dia punya ni. Then using move tool, atas ni move tool, okay, klik dekat ruler and drag turun satu pembaris. This is the ruler. So kat kiri pun, okay, drag satu ruler and from atas dia drag lagi letak ruler kat bawah. So this is kita nak set kan kawasan mana yang kita akan letak font yang kita nak. So saya nak letak kat sini. So kita pilih di sini lah. So this is kawasan yang kita akan kosongkan lah. So the whole bawah ni kita akan kosongkan. The whole left side sini kita akan kosongkan dengan this is the space yang kita akan tinggalkan untuk kawasan atas. So kita akan make sure font tu akan berada within this space only lah. Macam sini, dan akan ikut bentuk badan ni lah, bahu dia naik ke telinga, sudah. Right, how to do that? So kita dah set kita punya ruler. Kita akan select ke kita punya pen tool. Kita pergi ke pen tool. Right, this is pen tool. Okay, select pen tool. So ada banyak freeform, curvature, add anchor, delete anchor, convert point. Just select yang the atas sekali, pen tool. Select pen tool, so your cursor going to change into pen punya form. Zoom sikit Okay. Saya nak gerakkan ni, gambar ni pun saya nak gerakkan, saya just hold space bar. Bila kita hold space bar, kita punya cursor bertukar jadi bentuk tangan, yang tangan macam ni tu. Okay. Hold space bar, dia cursor bertukar bentuk tangan, dan nak boleh gerakkan, nak punya gambar tanpa apa-apa efek lekat dekat gambar tadi lah. So just gerakkan. So, kalau buat zoom, nak gerakkan just hold space bar and gerakkan. Kita zoom lah. Okay. Zoom out. So this will be saya punya zoom sini dia. So using pen tool, the starting point dia dekat atas lah. Kita akan start dengan ruler yang paling atas. Klik satu. Klik satu, then kita akan ikut bentuk badan subjek. Okay, tertentu ikut turun, ikut bahu dia. Okay. Sorry doktor, pilih apa tadi? Pen tool. Pen tool. Pen tool. Then kita akan just klik each pen tu ikut subjek. Sampailah kita punya ruler yang kita setkan guide kita untuk this space only yang kita akan guna. So stop kat sini. Sorry doktor, yang pen tu sebab dia ada beberapa option kan? Pen tu ataupun freeform, curvature? Yang atas sekali. Atas sekali. Pen tool saja.
Oh sebab kalau saya lah, saya tak tahu. Kalau saya pen tu saya akan straight saja, straight line. Ya, saya pun. Straight line. Straight. Dapat tak ni yang saya buat ni? Tak dapat, dia akan jadi garisan, lurus. Garisan. Kejap. Ya, cuba balik. Ini pen tool kan? Ke ada bertukar ke atas ni, path, ke ada berubah tak atas dia? Shape, path, pixel. Pass betul. Okay, path betul. Okay, everything should be okay. And pen tu je lah. Pen tool yang atas kali tu kan? Right. Buat satu point. Okay. Then make second point dekat. Okay. Dekat, then just follow shape subject. Jangan lepaskan mouse. Tak, lepaskan mouse. It's click. Then kita lepas Klik satu-satu. Yes, klik satu-satu. Klik satu-satu. Kita klik satu sebab kita nak betul-betul ikut dia punya shape of the subject. Okay, kalau kita then kalau ni just terus shape petak lah kita punya ruler untuk kita punya guide. So from this point, so next point ada kat sini. Dan saya tutup kita punya point dekat sini. Selesai. So this is the space yang kita dedicate untuk kita masukkan font nanti. So after ni kita kena tutup balik dekat where kita punya starting point tu lah. Dapat? Boleh dapat? Right. Okay, dapat. So kalau saya buat balik, so pen tu, so is click starting point, kita start lah kita ruler for kita punya guide tadi. Then klik setiap satu, bukan kena lepas lah, lepas and click. Okay, lepas and click. Okay, kita ikut shape of the subject. Okay, should be detail lah, satu detail yang kita boleh dapat. Then kita stop dekat ruler guidance tadi, di atas ruler ni. Right, then move to next straight line. So from the last spot terus ke next spot, just click, dia akan automatic dia akan go straight for last spot sini. So next spot kat sini, click, dia akan automatic straight for from this last spot. Kita tutup balik dekat mana kita mula, di mana dekat kita punya cursor akan naik bulatan kecil sebelah cursor pen kita, meaning that dia dah jumpa untuk tutup looping tadi ataupun tutup kita punya loop yang kita start point. So dia nak Doktor, sorry. So ruler yang paling bawah tu nak tarik dari mana ya? Di mana? Sini, this one. Yes. Daripada sini terus ke point yang hujung. Saya nak tarik dari mana ya, sebab ada vertikal atas dan tepi. So bawah tu daripada paling bawah tu macam mana? Paling bawah kita stop dekat kita punya ruler tadi kat sini. Tak muncul pula saya punya. Saya punya atas tu tak ada, bawah tu tak ada. Macam mana nak tarik? Sekejap. Saya nak fikir macam mana, atas mana lah. Sekejap. Sorry, dia tak ada dua line sekarang kan? Okay, siap. Okay, saya buat sini. Okay. Betul. Okay, lepas tu saya habis dekat mana? Okay, bawah tu, okay. Okay, Right. okay. That ruler line memang kena ada ke ataupun sebagai guidance kita? In the end gambar ni, ruler ni tak akan appear lah gambar kita. I see. So ruler ni bertindak untuk just guide. Just untuk guide kita. Just guidance saja. So kita just overlap je ruler tadi. Tak ada masalah. Okay. Untuk after kita buat saving gambar ni semua nanti, ruler tak akan appear langsung. Tapi sebenarnya bila kita dah on ruler, bila kita buka balik gambar yang kita dah pernah guna ruler as a guidance, dia akan appear dalam Photoshop. Tapi bila kita search JPEG, dia akan hilang. Selalunya macam tu. Ruler hanya akan appear bila kita dah pernah guna back to Photoshop for re-editing, it should be appear semula in certain type of image lah. Okay, done. Then tutup looping, selesai. Okay, boleh? Saya terus ke next step. Wait, doktor, wait. Okay. Dr. Y, bila saya tekan dekat line tu lah kan, dot tu kan. Okay. Dia jadi macam, dia keluar satu line. Dia keluar handle macam ni?
Ni keluar handle macam ni Kalau boleh, jangan tekan dekat previous dot, terus ke next dot. Kalau kita back to previous dot, dia akan, kita boleh ubah lagi. Dia akan jadi macam ni. Yang ni nak adjust. Ni kegunaan dia untuk benda lain lah sebetulnya. Tapi untuk this, kita punya this move, just after kita dah klik dot, just move to next dot. Tak perlu kita tekan previous dot. Dia akan, itu kita panggil dia akan timbul dia punya handlebar. Handlebar tu function dia untuk lain lah. Yang ni Alright, thank you. Okay, so saya buat semula, saya punya looping. So next step, tak ada masalah, just overlap je kita punya ruler, it should be no problem. And saya tutup loop. Okay, so next step, after kita dah closing the loop of kita punya selection yang kita dah make ikut the subject punya shape, senang, klik yang font logo T tadi, okay, klik this T logo font, then kita connect cursor macam ni. So kalau kita perasan, kalau kita berada di luar kawasan yang kita dah create dengan pen tadi, kita punya cursor yang font tadi bentuk petak. Okay, kalau kita masuk tak perlu tekan cuma masukkan cursor kat kawasan pen yang kita dah select tadi, dia akan bertukar jadi bulat. Meaning, dia dah detect kawasan yang baru untuk dia fill in the font. Maksudnya kalau just petak, just free, dia tak ada specific space, dia hanya akan terus appear the font. Dan kalau kita gerak tanpa perlu tekan apa-apa, automatically the cursor dah bertukar jadi bulat. Luar kawasan petak, cursor masuk kawasan bulat. Simple. Dan dah nampak naik bulat. Just klik sekali, automatic kita akan, version saya dia terus naik. Kita panggil ni, this is kita panggil dummy tag text, dummy text. Kalau yang mana tak keluar dummy text tu kena isilah sendiri. Kena isi sendiri dia punya kawasan tu. Right, this dummy text is here. Open it off. Then skip font untuk nampak the first result. Okay, this is will be copy paste je lah. Copy. Doktor, kalau garisan ruler belah kiri tu kan, katalah kita nak besar kecilkan, boleh ke? Ke once kita dah buat tak boleh ubah dah? Kalau kita dah, masa kita set ruler tadi, sebelum kita buat dengan pen tool tadi, kalau kita sekarang ni dah siap kan? Kalau saya buang ruler ni, dia tak effect apa-apa dah. Dia akan ikut pen tool tadi punya shape. So this hanya sebagai guide, kita akan ubah kita punya content. So this is the result saya dapat. Doktor, yang doktor tekan dekat ruler tu, tekan guna pen tool ke? Saya nak gerakkan ruler ni. No. Waktu dah after kita dah ikut badan image Subject. kan? Okay. Subject. After that, doktor ada tekan dekat ruler lah, buat macam dot-dot. Ruler. Dekat line yang guidelines ni. Saya just overlap je. Tak ada masalah. Okey, kejap saya buka sendiri balik. Kejap. Okey. Contoh, maksudnya dekat kawasan, lepas saya buat sini semua. Doktor buat ni semua. Okey, lepas tu atas ruler ni. Doktor buat. Atas ruler tu doktor buat. Just ruler ni tak ada pun tak apa. Kejap, saya mungkin ada yang setengah pening. Katakanlah saya delete ruler ni kejap, saya delete gambar pula dah. Katakanlah saya buang ruler ni. Saya buang ruler ni for example saya terus, katakanlah saya tak on ruler, so tak ada guide. This is free punya tangan buat sendiri. Katakanlah this is ni kita ada guide sebab kita just perlu ikut shape subject. So shape subject ni lah guide kita kan. Tapi kalau tak ada ruler, kita tak tahu macam habis kat sini, tu kat sini ke? Sini. Lepas tu macam
terlebih. So tak tahu. So kalau kita check balik dengan ruler, kadang line kita sengit. Ni sengit. Ni pun lari sikit. So this is ni je straight. So beza je kalau ada ruler. Kalau ada ruler, it should be senang lah. So tak ada masalah. Jangan risau kalau kita overlap the pen tool atas ruler tadi, it should be no problem. So this is the guideline to make sure kita punya content box for text takkan sengit. So ulang balik, saya akan ikut the subject punya shape. Okay. Saya buat dekat-dekat lah to make sure dapat dia punya detail form subject. So tak ada masalah. Just klik je atas ruler ni, dia tak akan ada efek apa-apa. Okay. Sepatutnya 4 lah. Okay, boleh Maksud saya macam bila doktor buat ni kan. Doktor buat dot dekat ruler tu kan. Dia naik line, satu line panjang ke? Dia tunggu satu line panjang. Bila saya doktor buat dot tu atas tu kan. Okay, saya nak buat line panjang tu dia sambung ke the last apa yang kita tanda tu. Sini. Dia tak pergi bila saya klik tu dia ke dot di bahu image tu. Dia turun ke sini. Dia jadi line ke bahu. Kenapa doktor? Sepatutnya tak jadi macam tu ni. Sekejap saya check balik. Sekejap kalau macam tu. Ni dia dapat line. Sebab saya end kan the dot. Macam tak? Cuba Share screen. Cuba share screen tengok. Okey, sekejap kita dulu di sini. Okey, share screen. Share screen. Okey. Okey. Tab ke? Bukan. Saya klik ni kan, nampak dia jadi line macam ni. Patutnya kena daripada last point yang dekat bawah yang kat baju dia ni. Yang situ okey, line tu. Patutnya ke sini dulu. Ke kiri dulu, hujung kiri. Hujung kiri? Hujung kiri ni dulu. Mana ke sini dulu? Ke sini dulu, ke kiri baru naik ke atas. I see. So this one kena saya undo lah. Undo. Okay, edit lah. Jadi undo. Okey, betul. So saya ke sini dulu. Betul. Okay. I see. Baru ke atas. Okey. Lepas tu tutup looping dia. Baru ke sini. Yes. Okey, siap. Dia punya shape tu. Okay, thank you. Saya stop sharing. Okey. Okey, sekejap saya share balik. Okey. Maksudnya kita dengar suara tu. Okey, clear. So, lepas tu tadi, sekejap sini saya punya loading. Alright. Lepas tu dah tutup kita punya looping tadi tu kat sini. Okay, dan kita pilih font. Okay, kita pilih logo font. Logo T ni. Logo T ni. Kita pilih select this logo T. Ada banyak lah so kita just pilih atas sekali lah. The standard one yang selalu kita akan guna. Okay, logo T. Okay. Masukkan cursor kita ke dalam box yang kita create guna pen tadi. So cursor should be dalam box yang kita dah create guna pen tadi. Then klik dalam tu, automatic dia akan naik font. Tu je, naik font. Kalau nak penuhkan font tu, kita kena type lah. Contoh kalau nak penuhkan dengan cara mudah, saya copy dah balik font ni. So copy font ni, saya paste balik font ni. Jadi banyak, saya paste lagi font ni banyak untuk nampakkan yang the whole area dia akan ikut shape yang kita dah create guna pen tadi. Sorry doktor, ulang hang internet tadi. Oh ya ke? Okay. Okay, lepas dah ada siap
font tadi apa? Shape pen tadi. Okay. Then select font. Ambil yang atas sekali lah Kita ambil atas sekali yang horizontal type tool ni. Okay, ambil atas sekali horizontal type tool, select. So the cursor should be berada dalam kawasan yang kita dah create guna pen tool tadi. So make sure cursor kita ada dalam kawasan pen tool yang kita dah create. Dan just klik sekali mana-manalah in this area should be okay. Click anywhere in this area. Then akan appear the font. Dan siap. Kalau nak penuhkan font tu macam saya cakap tadi lah. Kalau kita nak penuhkan the whole area, kena type lah. Type banyak. Kalau just for example, saya just copy balik the whole text yang appear and saya just paste. So that we can see that the whole area is dedicated only dekat kawasan yang kita dah select dekat gunakan pen tool tadi. Then saya just click OK. Then this is the outcome dia. Ni hasil dia. Kalau kita save dia macam ni, don't worry. The ruler tak akan appear pun dalam kita punya image. Kalau kita just tinggalkan, kalau macam terlupa lah nak hilangkan ruler ataupun nak ubah ruler ni outside from the image, it should be no problem because the ruler tak akan appear dalam kita punya image yang kita dah export ataupun kita save later on. So this is the outcome. Contoh, kalau for detail purpose of this the whole type, contohlah the original the whole type macam ni. Kalau ada nak buat apa-apa perubahan, just go for paragraph. Pergi dekat tab paragraph. This is the tab paragraph. Kalau kita tak jumpa this paragraph tabs, kita boleh pergi dekat window. Okay, pergi dekat window and check kita punya paragraph. Kalau dah tick means dah ada lah. Cuma kita kena tak buka. Kalau tak tick, dia memang tak ada kat sini. So just tick paragraph. So this is the paragraph tag yang kita boleh ubah. So selalunya yang apa yang selalu saya ubah, kadang-kadang kita punya text, the whole text, kita on dia punya hyphenate. Okay, hyphenate. Saya zoom sikit. Review. So, kalau kita tick this hyphenate, dia akan ada dash dekat kita punya kataan. So dia dash, dia macam terputus-putus. Dia ada dash, lepas tu dia sambung. Saya, sa, dash, ya kat next line. So just untick hyphenate. So dia takkan ada dash lah. Dia takkan ada dash. So just untick hyphenate. So this semua ni melibatkan kening. So kening kita akan go through next session lah. Ada kening, kita ada tracking. So all about typography lah. Yang ni untuk more on design lah yang kita akan go through next. So this is paragraph. Just adjust the hyphenate to make sure that the words by words takkan ada dash between from previous line to the next line. Okay? Doktor nak tanya, saya punya tak jadilah perkataan saya terkeluar. Terkeluar. Wah, saya seorang je. Okay, tak apa. Boleh share tak siapa yang terkeluar tu, kita tengok sekejap. Siapa yang ada perkataan terkeluar dia? Okey. Sekejap. Cuba zoom sikit dekat subjek Atroman tu. Mana nak zoom tu? Control dan? Control plus. Plus. Okay. Control plus. Lama. Okey, sekejap. Kawasan selection tu saya nampak dekat kawasan. Okey, cursor tu gerakkan ke tangan Atroman tu. Okay, Dia bila saya tambah font, saya punya outline tu hilang. It should start from here. Lepas tu bila saya tambah font, dia terus hilang di atas ni. Tapi sekarang ni maksudnya apa yang awak buat ni, dia tak closing the whole area tu tau. Cuba sekarang cursor tu gerakkan ke line yang ada warna biru kat tangan Atroman tu. Okey, gerakkan ke line Atroman. Okey, gerakkan ke situ.
Oh, nampak kan? Dia terputus. Dia tak sambung. Tapi dia pun boleh buat juga satu yang new trick. Zoom out sikit. Okay. So cursor tu, cuba. Okay, sekarang ni dekat cursor tu kan, ni ada bentuk macam tiba-tiba bentuk curve ni kan. Okay, klik sekali. Dia akan dapat ikut macam ni pula. I see. Okay. Dia dapat efek lain. Kalau kita tak close pen tu tadi untuk jadi satu bentuk, dia macam tertinggal lah, macam dia tak tutup lah daripada starting point, dia akan ikut outline tu saja. Contoh kalau saya boleh tunjuk sebelah sini, okay, sekejap. Okay, bagi saya pula share. Okay. Okay, contoh saya boleh buat sebelah lagi kat sini. Kat sini tak naik lagi. Alright. Okay, contoh kalau saya macam tadi yang kita tengok yang ada tak closing loop ni, contoh kalau saya buat kat sini lah. Saya start balik sama kat telinga dia. Then just follow the area. Katakanlah saya stop kat sini. So meaning kalau kita tengok, this is the starting point. So the end point kat sini, dia tak tutup bertemu semula, betul? Then saya stop kat sini. Then saya just pergi dekat font tool. Just klik dekat atas area line yang kita dah create, this blue line. Klik and dia akan jadi macam ni tu. Saya akan copy untuk nampak text. Paste this text here. Okay, saya tak nak bergerak. Okay, dia akan jadi macam ni. Dia akan ikut je bentuk tu. Tu beza dia kalau kita tutup dia punya looping point tadi. Ni jadi straight line lah. Okay, so dia jadi macam ni lah. Dia ikut bentuk shape. Kalau kita tak tutup dia punya pen punya shape tadi, dia akan ikut bentuk dia. Boleh juga kalau siapa nak buat macam ni. Mungkin ada yang nak buat ikut bentuk badan dia saja ke. Bentuk kepala dia ke kat sini. Okay, dan font. Okay, dia akan font kat sini. Sepanjang ni dah font dia nanti at the end of the line. Okay, boleh send. Okay, sekarang dah berapa? 12.30. Alright. So, saya nak bagi satu exercise untuk kita upload dekat kita punya Google Drive. So, cuba buat daripada apa yang kita buat daripada first image yang Ultraman tadi. Sesi ni pun jadi saya akan ambil gambar lepas kita habis buat exercise nanti. Okay. Cuba start daripada kita ada buat cropping using copy and paste. Ni kita buat layer mask with either tu lah, either salah satu daripada tu. And using this type of font yang kita guna create the outline using pen tool tadi. And boleh cuba buat satu gambar, boleh cari gambar sendiri and buat dah 2 topik yang kita dah go through tadi. So cuba buat, saya bagi masa 15 minit. Okay, lama sangat, 10 minit lah saya bagi masa 10 minit. Okay, saya bagi 10 minit. Then lepas tu boleh after 10 minit just upload dalam kita punya Google Drive. Then saya akan ambil gambar untuk kita punya session, second session. Dan lepas tu kita habis kelas. Lepas tu kita akan go for next session 2:30. Betul Betul. DKDP dia tu kan. Alright. Betul. Itu tak ada sejarah masuk lah, dia menyetok kan. Dia kata tunduk. Ya. Siapa tadi? Okay, so Saya doktor. Sekarang ni ada 2 lah exercise, maksudnya satu yang crop, satu yang form.
Macam tu. Daripada dua satu hasilkan satu image je. Satu image je tapi nak ada dua-dua tu lah. Nak ada dua-dua tu, betul. Gambar bebas ke macam mana? Gambar bebas. So pakai yang tadi. Gambar bebas, tak nak pakai gambar tadi. Saya nak tengok macam mana hasil kalau guna gambar yang lain. Okay. Maksudnya kalau macam tu daripada dua gambar kita crop automat tu, contohlah crop automat tu letak atas padang, lepas tu dah ada ayat dia macam tu. Macam tu. Tapi guna gambar lain lah. Yelah crop. So kena ada guna crop dengan font punya tool. Kena guna dua tool tadi dalam satu gambar. Oh, combine dua exercise tadi dalam satu gambar lah. Betul. Okay. Alright. Sekejap. Ini salah je. Okay, so saya bagi countdown 10 minit. So after 10 minit ni baru saya akan snap lah untuk kita punya attendance.
Okay. Alright. Cantik. Habis 10 minit. So, kejap lagi kalau boleh PC hang pula. Jadi kalau boleh semua yang dah sempat siap tadi, just upload je balik ke kita punya Google Drive. Bahagian exercise and folder number 2. Right? So, sebelum saya tamatkan session kita yang sesi kedua ni, boleh tak saya minta semua on camera untuk saya screenshot untuk di second session? Alright. Oh, sama semua muka masih senyum macam pagi tadi kan. Alhamdulillah. Alright, ready? Okay, on 3 Okay, 1, 2, 3. Okay, tak suka senyum lagi. Okay, boleh sekali lagi. Okay, on 3. Ready? 1, 2, 3. Susah nak senyum sebab kira. Okay, 1, 2, 3. Okay, done. So, thank you semua. So, hopefully yang kita buat tadi boleh upload dekat exercise folder number 2. And saya difahamkan kita akan start balik the next session 2.30. So, dalam 2.15 ke 2.20 saya akan bagi a new link lah for kita punya session petang ni. Alright? So, just daripada saya, thank you semua, thank you. And kita jumpa untuk sesi petang. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. doktor. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.